Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Meja Fikir bersama saya Aulia Rahman Zulkarnain, dan malam ini kita didatangi oleh panel tetamu yang hebat-hebat belaka. Yang panel pertama adalah saudara Ibrahim Muhammad Hassan. Panel kedua adalah Dr. Osman Rasib, dan panel ketiga adalah Tuan Muhammad Firdaus Zalani. Selamat datang semua. Terima kasih. Terima kasih. Malam ini kita akan bincangkan satu topik yang amat menarik. Ianya berkisar tentang isu kerohanian. Kita jelas bahawa di zaman moden sekarang ini, kita mendengar isu-isu kerohanian, dan kerohanian ini seolah-olah disandarkan sepenuhnya kepada agama. Sedangkan saya yakin konteks kerohanian ini lebih besar. Jadi dalam isu kerohanian di zaman moden ini, apakah permasalahan-permasalahan utama yang perlu kita bincangkan? Kalau pada pandangan saya, antara krisis kerohanian yang wujud pada hari ini, dia sebenarnya berkait dengan perbahasan kebenaran yang pernah kita bahaskan sebelum ni. Maksud kebenaran? Maksudnya bila mana kita tidak dapat mencapai erti kebenaran dengan tepat, maka erti tentang kerohanian tu pun kita tidak dapat mendefinisikan ini secara tepat. Dan walaupun saya suka melihat, kalau pada pandangan saya suka melihat kerohanian ini adalah pada sisi yang wujud pada setiap manusia. Walaupun ada sebahagian hari ini membayangkan seolah-olah tamadun barat ini adalah tamadun yang tak ada rohani. Tapi pada pandangan saya, dia mempunyai rohani, tetapi dia adalah rohani yang menyeleweng. Sebab Maksud rohani menyeleweng tu macam mana? Sebab saya melihat pada mana-mana tamadun yang sejak daripada dahulu sampailah kepada hari ini, mereka ada sisi kerohanian, iaitulah sisi keinginan bertuhan, sisi keinginan untuk menjawab segala-gala persoalan-persoalan asasi kewujudannya. Jadi tetapi sampailah kepada ketamadun hari ini, walaupun sebagai contoh kita kata etis, seolah-olah dia menolak Tuhan, tetapi menolak Tuhan tu hakikatnya adalah sebuah sisi kerohanian dia ataupun kepercayaan dia, pegangan dia, yang akhirnya diterjemahkan kerohanian itu kepada cara hidup dia, kepada cara berfikir dia, dan bermula daripada sisi kerohanian tersebut. Jadi saya gambarkan krisis yang dia hadapi adalah kerohanian yang telah diselewengkan. Kerohanian yang telah diselewengkan. Kerohanian diselewengkan tu ialah satu daripada manifestasi bila mana manusia ni dia berlawanan dengan fitrah dia. Maknanya asalnya kalau kita tengok barat, dia memang berlakunya sekularisme, maksudnya mengasingkan agama tu, kerohanian tu kan. Maksudnya kalau kita tengok, dia mengasingkan satu elemen kerohanian bila mana dia menolak agama dalam kehidupan dia. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya agama tu adalah fitrah dia, fitrah manusia kan. So bila mana dia berlawanan dalam diri dia, berlawanan dengan fitrah dia, sebab tu dia create satu kerohanian kan, yang dinamakan sebagai kerohanian, tapi sebenarnya itulah, mungkin itu yang dimaksudkan dengan kerohanian yang terseleweng ataupun kerohanian palsu. Saya setuju pandangan saudara Ibrahim tadi. Bila kita sebut kerohanian dalam New Age ini, sebab tu kita lihat di media ada yang golongan di barat yang panggil spiritual without religion. Jadi itu subuh. So, spiritual without religion, kerohanian tanpa agama. Tanpa agama. Sedangkan dalam konteks kita, kerohanian itu dia sangat berkait dengan agama kan. Kalau kita lihat asas, kalau kita pergi kepada asas agama Islam tu, kita kata, sebab tu dalam Islam kita kata the way of life. The way of life itu gambaran sebenar kepada kerohanian itu. Jadi spiritual itu dia bukan berada dalam satu konteks yang saudara Ibrahim sebut tadi, disekularkan hanya di gereja ataupun satu tempat yang berbeza dengan kehidupan spiritual. Tapi dalam konteks kita memang ada asas spiritual itu, kerohanian itu. Sebab tu kita ada rukun Islam itu. Asas kita suratul syahadah, keyakinan itu, terikatan kita dengan Allah, keimanan itu. Kemudian dengan solat itu, solat itu ada solat ataupun zakatnya, ataupun yang lima itulah zakat, puasa dan juga naik haji. Maksudnya semua. dia set kehidupan yang lengkap. Yes, Betul, bukan dikecilkan seperti barat. Yes. Mungkin tapi sebelum kita pergi lebih jauh dalam pembincang kerohanian, mungkin kalau boleh disimpulkan makna kerohanian itu sendiri, ini untuk penonton-penonton di luar sana Sebab kerohanian ini macam saya katakan tadi,
kita masyarakat awam merasakan kerohanian ini adalah agama dah. Kan, ataupun benda berkaitan agama. Tiba-tiba tadi para panel mengatakan ada kerohanian tanpa agama dan dia fitrah manusia. Sebenarnya kerohanian ni bagaimana sebenarnya konsepnya? Okey, maksudnya bila kita kata kerohanian ni hanya terhad pada agama, itu adalah satu naratif yang tidak tepat lah. Kan? Maksudnya kat situlah berlakunya sekular. Maksudnya kita mengasingkan agama daripada kehidupan yang sebenar. Kan? Macam Dr. Osman sebut tadi, ini adalah way of life. Kan? Satu kehidupan manusia yang lengkap, yang di dalam kehidupan tersebut ada kerohanian. Sebab tu bila kita nak cuba tengok dari sudut kerohanian tu macam mana, ialah dia kehidupan kita yang akhirnya membawa kita kepada Tuhan. Kan? Ada connection kita membawa kita kepada Tuhan. Bagaimana pula dengan orang yang tidak percaya Tuhan, ada kerohanian tanpa agama tadi tu? Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan kerohanian ni tanpa ada Tuhan tu? Sebab tu kerohanian yang palsu, maknanya kerohanian yang palsu, maksudnya dia akan membawa kita kepada satu perkara yang kita nak memenuhi kehendak kita. Tapi sebenarnya benda tu tak betul. Contohnya macam kita tengok kebanyakan agama yang bila mana disebut pasal kerohanian je, okey, kita kena pergi ke satu tempat yang senyap sunyi, yang terasing daripada dunia realiti sebenar kita. Contohnya ibadah, solat, zakat, puasa ini adalah salah satu aspek kerohanian ataupun ritual ataupun perkara dalam kerohanian. Adakah begitu? Dia sebahagian daripada aspek kerohanian, tapi bukan itu sahaja. Bukan itu sahaja. Saya melihat banyak, maksudnya kalau kita nak katakan tentang Madun Barat hari ini, mereka sering mengeksploitasi sisi kerohanian ni lah. Contohnya bagaimana? Contohnya hari ini kalaulah istilah yang mungkin kita biasa dengar tentang New Age religion tu kan. New Age movement. New Age movement tu kan. Maksudnya satu masa kita melihat perjalanan barat mungkin sekitar abad ke-15 dan ke-16 yang mereka seolah-olah sedang mengangkat sisi etis. Itulah ketika mana dia menolak gereja pada sebelum itu. And kemudian pada beberapa abad seterusnya mereka seolah cuba membawa kepada sisi naratif etis. Tetapi bila mana menuju kepada etis yang ekstrim, itulah menjadi materialistik semata-mata. Jadi pergi pada pembangunan industri, pergi kepada pembangunan yang sangat melampau sampai moden, postmoden. Tetapi sampai satu masa manusia merasakan terdapat kekosongan dalam jiwa mereka. Terdapat kekosongan. Jadi pada sudut itu terdapat beberapa kelompok di barat sendiri mula membawa kepada gerakan spirituality. Tetapi dia tak nak kembali spirituality tu seolah-olah pada agama yang berlaku pada abad ke sebelum tu. Contoh gerakan-gerakan spiritual yang etis, yang sekular ni apa? Kalau saya boleh gambarkan, kebanyakan yang biasa yang disebut sebagai hari ini adalah New Age and New Age movement. And kita dapat lihat walaupun dia kata spirituality, tapi satu sudut yang menarik sebenarnya kita boleh lihat, kehendak spirituality tu dieksploitasi untuk kehendak materialistik. Maksudnya apa? Maksudnya benda tu ditanam hebat dalam motivasi bisnes. Jadi dia bercakap tentang pembersihan diri, pembersihan kolam jiwa, dengan bayangan, dengan spiritual dia lah. Tetapi kehendak hujung dia adalah material. Kalau dalam program-program motivasi contohnya, saya yakinlah mesti ada yang betul. Adakah gerakan New Age movement ini tidak ada sandaran pada agama ataupun pada Islam? Betul? Sandaran Jadi, maksudnya mereka ni mereka atas keperluan manusia tadi, ataupun mereka tengok sipi-sipi Islam, contoh bersedekah kan. Mereka percaya bahawa sedekah ni magnet rezeki contoh. Kan? Memang dalam Islam pun betul. Kan? Adakah mereka melihat itu ataupun macam mana? Saya tak nak buat satu kita kata tuduhan cuma saya suka lihat isi aspek yang lebih ke belakang itu. Contohnya Niccolo Machiavelli. Jadi dia memang asas dia adalah matlamat menghalalkan cara. Jadi bila kata matlamat menghalalkan cara, dia pergi kepada matlamat itu. Apa yang dia hendak? Kuasa, kekuasaan, kemegahan dan seumpamanya. Jadi dia boleh gunakan apa saja. Hatta spiritual adalah digunakan, ditunggang untuk mencapai matlamat itu tadi. Istilah menunggang agama. Yes, menunggang agama itu. Dan di situ asasnya dah ke belakang itu daripada Niccolo Machiavelli lagi. Jadi itulah kalau kita nak bawa ke situ konsep dia. Sebab itu
kita lihat gerakan-gerakan ini kadang-kadang dia ambil sikit Buddha, dia sikit ambil Islam, dia ambil Kristian, ritual-ritual tu Oh. Betul. Sebab tu kalau kita tengok macam setengah agama contoh macam apa yang memerlukan dia untuk melalui satu proses yang menyiksakan, tapi dia anggap bentuk adalah satu bentuk kerohanian. Tapi sebenarnya benda tu tidak membawa dia kepada Tuhan pun, kan? Macam dalam Islam kita berpuasa dan sebagainya, kan? Nampak macam lebih kurang sama, tapi sebenarnya tak sama. Sebab beza dia ialah bila mereka melalui proses yang menyiksakan dan sebagainya ialah sebenarnya untuk melepaskan rasa kekesalan dalam hati, kan? Mungkin aku banyak buat dosa dan sebagainya, mereka berpuasa, mereka melalui kesusahan yang akhirnya dengan kesusahan ni aku terampun dosa aku. Tapi kita tak. Kita melalui proses semua sebab kita mengikut segala arahan daripada Tuhan, daripada Allah SWT. So akhirnya apa yang kita buat dia membawa kita kepada Sebab tu saya kira kalau salah satu contoh New Age tadi adalah golongan spiritual without religion tadi itu. Jadi dia hendakkan spiritual tetapi tak nak agama dalam konteks itu. Mereka nak spiritual tapi tak nak kepada satu yang mengikat. Jadi dia pergi kepada satu bentuk dia anggap meditation itu saja. Bukankah spirituality itu sendiri akan mengikat? Contoh mereka terlibat dalam gerakan apa saja, gerakan New Age Movement, bukankah mereka akan terikat dengan ritual itu, dengan kepercayaan itu? Macam Saya mana? faham dengan maksud tidak terikat tu adalah maksudnya dia boleh melakukan apa sahaja. Jadi kehidupan dia boleh hidup dalam kekotoran yang sangat kotor. Berrasuah, buat apa semua. Tapi satu masa dia meditasi. Baik. Tidak terikat dengan undang-undang hukum-hukum agama maksudnya. Maksudnya dekat situ dia mengasingkan macam Saudara Ibrahim sebut tadi lah. Rohani tu seolah-olah berada satu dunia yang berlainan dengan sisi kehidupan dia. Baik. So, kita takut kat situ sebab bila dia ada dua kehidupan yang berbeza, maksudnya dia boleh buat apa sahaja dalam kehidupan realiti dia, kemudian dia rasa dia nak membersihkan diri, dia masuk ke dalam dunia dia yang lain untuk dia bersihkan diri. So, esoknya dia masuk balik dalam dunia realiti untuk dia buat apa yang dia nak. Tanpa terikat dengan satu, kita kata tadilah, kalau dalam Islam kita ada syariat kita, ada undang-undang kita, ada sistem kita itu yang mengikat, yang ada keikatan antara rohani spiritual itu dengan syariat itu. Tetapi yang kita kata New Age ini tidak begitu sifatnya. Macam Kristian lah, maknanya kalau dia buat apa-apa sin ataupun dosa, kan, dia nak hapuskan, dia confess, kan. Habis. Itu adalah kerohanian mereka. Baik. Cuma dalam perbincangan yang panjang lebar ni, kita nak simpulkan, kalau boleh kita sampaikan pada masyarakat, kerohanian yang salah ni, antara yang tadi New Age Movement, boleh kita simpulkan bahawa keperluan pada kerohanian ni bagaimana? Adakah memang manusia secara automatik, secara fitrahnya perlu kerohanian walaupun mereka mengaku etis, ataupun macam mana kalau kita boleh simpulkan? Secara fitrahnya manusia memang perlukan kerohanian. Itu fitrah manusia yang kita tak boleh salahi, kan? Maknanya sama macam manusia ada nafsu, kan, kita tak boleh nak halang nafsu, tapi kita bagaimana kita mengurus dan mendidik nafsu tersebut. So jadi disebabkan oleh mereka ini menafikan fitrah tersebut, mereka terpaksa create ataupun cipta satu kerohanian yang baru, yang mana yang mereka boleh tentukan mereka nak buat apa, kan. Itu yang palsu tu, kerohanian palsu tadi tu. Kalau kerohanian palsu sekarang, Doktor, dalam konteks moden, adakah sudah sampai di Malaysia? Ya, sudah pasti. Saya kira banyak kita lihat juga grup-grup dalam Facebook dan media massa dan seumpamanya, atau di kalangan orang Islam sendiri yang mewawarkan aspek tersebut. Walaupun orang Islam. Yes, dalam bentuk, mungkin dia anggap itu satu bentuk, bukan saja dalam bentuk kita kata yang New Age saja, tapi dalam bentuk yang lebih jauh, yang membesarkan etis itu sendiri pun sudah ada, kan, di kalangan orang Islam, bukan kata yang New Age saja. Itu satu benda yang biasa kita lihat di media sosial. Baik. Kalau kesalahan terbesar kerohanian yang palsu ni apa, Tuan? Saya melihat kesalahan terbesar di dalam kerohanian macam saya sebutkan di awal tadi. Maksudnya bila mana kita tidak dapat mendefinisi kerohanian dengan sebenar. Kita tidak dapat memahami apakah keperluan kerohanian dengan sebenar. Kita tidak dapat memahami kedudukan kerohanian itu dalam kemanusiaan ini dengan sebenar. Jadi kadang-kadang satu sudut juga kita selalu
terhenti membahas kerohanian itu sekadar pada individu. Dan bila rohani ni kita habis dekat individu. Tapi bila mana kita faham tentang kerohanian ni, kerohanian yang dipegang oleh individu akan diterjemahkan pada tingkah laku dia dan akan diterjemahkan kepada pembentukan sesebuah bangsa. Akhirnya bila berkembang dia akan jadi sebuah negara dan akhirnya membentuk sebuah ketamadunan. Jadi ketamadunan barat, tak ada siapa dapat menafikan dengan kerosakan budaya hidup dia. Dengan kerosakan budaya minum arak, dengan kerosakan seks tanpa batasan sebagai contoh kan. Dan macam-macam lagi budaya-budaya, sebenarnya itu adalah penzahiran daripada erti kerohanian yang mereka pegang. Dia bukan datang daripada mana-mana budaya, tapi sebab dia berpegang kepada erti kerohanian seperti itu, maka diterjemahkannya dalam kehidupan dia akan ternampaklah sisi-sisi buruk tersebut. Video ini ditaja oleh Yayasan Ikhlas, sebuah pertubuhan yang sentiasa meringankan kesusahan di kalangan anak-anak yatim, orang kurang upaya, fakir serta meningkatkan taraf pendidikan golongan yang kurang berkemampuan. Baik, tadi kita sudah bincang secara lumat tentang kerohanian. Dan kita setuju bahawa kerohanian ni adalah fitrah pada manusia. Walaupun mereka tidak mengakui Tuhan, etis sebagainya. Masalah yang terbesar sekarang apabila kita keliru dengan makna dan juga konsep kerohanian. Jadi, kalau kita boleh bincangkan sedikit malam ini, apakah konsep kerohanian yang perlu kita bawa pada masyarakat yang sebenarnya? Saya suka satu kisah Sayyidina Umar menegur seorang sahabat yang suka hanya tak nak bekerja, duduk di masjid saja. Jadi Sayyidina Umar tanya, kenapa tak nak bekerja ni? Dia kata, saya nak mengabdikan diri saja dan nak meningkatkan kerohanian lah. Jadi Sayyidina Umar kata, ada orang yang jauh lebih baik daripada kamu. Nabi Yusuf sendiri mencari kerja, bekerja. Jadi itu gambaran kepada kerohanian itu bukan bermaksud hanya terletak di masjid saja. Sayyidina Umar punya pandangan tentang kerohanian itu, maksudnya kamu bekerja itu adalah satu mengisi kepada kerohanian lah. Jadi kalau dalam konteks umat Islam sekarang, adakah terdapat golongan yang terekstrim? Maksudnya kerohanian tu mereka salah faham, duduk beribadah semata-mata? Saya kira sudah pasti ada dalam konteks yang mungkin tidak terlalu ekstrim kan. Seperti mana saudara Ibrahim bagi contoh tadi, kalau dia sudah terlibat dengan pekerjaan yang pelbagai yang bercampur aduk dengan haram, halal dan seumpamanya, tidak clear di situ, tetapi untuk keluar itu mereka duduk di satu dunia, satu alam yang lain, alam kerohanian dia. Kan, pergi kepada untuk penyucian dan seumpamanya. Jadi itu berlaku. Berkenaan penyucian, saya pernah terbaca satu surat khabar ini dalam kes rasuah. Pimpinan-pimpinan politik kita, mereka mengambil rasuah dan mereka menggunakan duit rasuah itu untuk menunaikan umrah. Dia katakan untuk, kan? Adakah ini salah satu salah konsep, salah faham? Bagaimana kita nak betulkan salah faham? Betul. Sebab tu kalau kita tengok asalnya manusia ni bagaimana dia boleh terpisah dengan kerohanian ni ialah sebab manusia dia lupa diri dia siapa. Dia lupa diri dia sebagai manusia. Manusia ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, khalifah yang patutnya mentadbir alam dan bumi ini. Jadi bila dia lupa diri dia tu siapa, akhirnya dia membawa kepada dia cuba mencari penyelesaian dari sudut sains dan sebagainya. Akhirnya sains membawa dia kepada pemisahan agama, sekular dan sebagainya. Itu kita dari satu sudut yang kalau kita bahaskan bagaimana berlaku pemisahan dan sebagainya. Cumanya kalau kita lihat manusia ni, kalau dia nak kembali balik untuk dia nak supaya kehidupan dia ni sebagai way of life tadi tu, dia kena tengok secara keseluruhan. Bagaimana untuk manusia ni, sebab tu Imam Ghazali sebut bagaimana seorang tu dia nak mengenal Tuhan, dia kena mengenal diri dia dulu. Diri dia sebagai hamba. Maksudnya fungsi dia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dari situ maksudnya konsep ibadah. Ibadah bukan hanya sekadar di masjid, di surau-surau dan sebagainya, bukan dengan pengasingan diri semata-mata, tetapi seluruh kehidupan dia tu sebagai ibadah. Islam sebagai the way of life. Jadi yang menariknya Imam Ghazali dia kata bagaimana cara dia untuk dia mengenal diri dia tu ialah kembali kepada keilmuan. Dia kena balik kepada
hakikat kebenaran yang kita bincang sebelum ni kan. Betul, saya setuju benda tu. Maksudnya kalaulah selalu orang bincangkan apakah makanan tubuh, kita sebutlah makanan yang biasalah kan, makan nasi ke makan apa kan, itu adalah makanan tubuh. Tapi kalau apakah makanan bagi kerohanian, bagi saya adalah kebenaran. Iaitulah bila dia mengenali hakikat segala sesuatu, dan tingkatan hakikat yang paling tinggi adalah dia mengenali tentang asbab kewujudan dia dan siapa pencipta dia. Itu adalah makanan sebenar kepada kerohanian. Jadi bila mana kerohanian tu mampu diberi dengan makanan yang sebenar, itulah tentang hakikat kebenaran yang paling betul, maka dekat situ dia akan memperbaiki seluruh kehidupan dia. Dia akan memandu seluruh tindak tanduk dia. Bahkan seolah kerohanian itu bukan ketika mana dia solat, tapi ketika mana dia bekerja pun ada nilai kerohanian dia. Bila ketika mana dia bersembang dengan orang pun, ketika mana dia berhubungan dengan orang lain, ketika mana dia berurusan di dalam politik, di dalam ekonomi, dalam setiap sudut-sudut kehidupannya, kesemua itu mempunyai nilai-nilai kerohanian yang sentiasa hidup. Sebab tu kalau lihat apa yang disebut oleh saudara Firdaus tadi, telah dibahaskan oleh Ibn Khaldun, tokoh peradaban yang diakui Timur dan Barat kan, yang melangkaui zamannya 500 tahun kan. Tetapi kalau kita lihat apa yang dibahaskan oleh Ibn Khaldun itu, dia tidak menyentuh kerohanian secara spesifik, tetapi konten kepada kerohanian itu, contohnya istilah qawama haya kan, kekuatan semangat jati diri ataupun semangat dalam kehidupan itu. Dia selari dengan apa yang disebutkan Al-Ghazali. Bila kita sebut kerohanian itu, ada unsur-unsur kerohanian lah, ada kalbu, ada akal, ada ruh itu sendiri, ada nafs kan. Jadi itu yang perlu dibangunkan, semangat itu, konsep dalaman tu, yang membina tamadun itu bukan daripada aspek yang kita kata tadi material sajalah. Sudah pasti Ibn Khaldun menyebut tentang semua aspek tersebut. Dan dalam membentuk kerohanian itu, dia perlu kepada pembinaan ilmu yang betul di segi astrologi dan seumpamanya, dan berbeza dengan yang Barat tadi. Ilmu itu dia termasuklah asas dia daripada yang mutlak itu daripada Tuhan yang Barat telah buang di peringkat awal lagi lah. Yang menariknya, maknanya sambil kita bercakap ni, inilah kerohanian yang tengah kita cari. Bukan tadi kita waktu tengah solat sahaja ke, maksudnya seolah-olah benda ni terasing kan. Bila kita bincang, kita cuba cari kebenaran kan, kita menambah keilmuan dan sebagainya. Inilah journey ataupun perjalanan untuk kita mencari kerohanian kan. Bila kita bincang, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin dekat dengan Tuhan. Sebab itulah ada sahabat yang menyebutkan tafakur fi sa'ah kan. Berfikir dalam berapa tempoh ni, dalam tempoh sejam pun dia adalah lebih baik daripada beribadah selama, dan ada yang kata 100 tahun, ada yang kata 5 tahun. Maksudnya tafakur itu sebenarnya bukan sekadar, bila kita melihat ibadah tu bukan sekadar makanan kerohanian, tapi bila mana dia tafakur, dia berfikir, dia mencari erti kebenaran. Cuma saya teringat satu perbahasan oleh Malik bin Nabi, seorang pemikir Islam yang terkenal, bila dia berbahas bilakah bermulanya peradaban Islam yang dimulakan oleh Nabi Muhammad. Ada yang kata bermula ketika hijrah, ada yang kata bermula ketika mana selepas Nabi wafat, masuk ke zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi dia cakap peradaban Islam bermula ketika mana sampainya wahyu pertama kepada Nabi. Sebab dia cakap ketika itulah manusia diberikan kebenaran ke dalam kerohaniannya. Daripada situlah kerohanian itu terbina, dan digambarkan fasa awal sebuah peradaban itu adalah alam roh. Itulah bila kebenaran itu diberi makan ke dalam rohnya dengan secara berterusan, maka ketika itulah manusia itu akan mencapai kepada kemuncak keinsanan dia. Cuma secara aplikasinya di dunia moden sekarang, adakah kerohanian secara Islam ini boleh diguna pakai untuk orang yang bukan Islam? Contohnya kalau tadi kita bincangkan kerohanian tanpa agama yang moden tadi itu, dia diterima pakai oleh semua bangsa, semua agama, dan masuk dalam silibus motivasi sebagainya kan, diterima lapisan masyarakat. Adakah kerohanian Islam ini dia boleh sebegitu juga? Maksudnya dia terpakai pada bukan Islam. Mungkin proses tu boleh terpakai, tapi kalau dia betul-betul mencari kebenaran dengan keilmuan, hakikat keilmuan, dia cuba mencari hakikat siapa diri dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, definitely dia akan peluk Islam lah kan. Kalau dia jumpa kebenaran tu. Kalau saya melihat jalan
menghidupkan, sebab saya melihat kerohanian ini adalah bersifat ketuhanan. Yang jadi maksudnya satu-satunya jalan untuk menghidupkan kerohanian dengan betul adalah melalui tauhid. Tetapi tak bermaksud manusia lain akan dizalimi tapi bila mana ada sekelompok manusia mendapat erti kerohanian yang sebenar, akhirnya manfaat itu akan dinikmati oleh seluruh manusia. Jadi buah-buah yang hasil daripada kerohanian itu sebenar itu akan dapat dinikmati oleh semua manusia tanpa terkecuali. Baik. Cuma tadi kalau saya tambah, kalau konsep ini, kalau kita lihat, saya suka lihat Ibn Khaldun itu tadi, yang boleh universalkan lah, yang idea-idea tersebut saya rasa boleh universal. Contohnya dari segi penguasaan ilmu itu, dari segi konsep akal lah, roh tu sebagainya ada akal yang perlu konsep itu perlu dicerna, dihazam dengan sebaik mungkin hingga dia mencapai makrifah lah. Itu konsep yang kita kata kalau di barat pun dia suruh menuntut ilmu dengan penuh pengkajian, penuh penelitian dan seumpamanya. Itu konsep yang universal bagi saya. Ataupun kalau konsep yang lain sedikit itu Ibn Khaldun sebut tentang asabiah. Asabiah juga adalah satu sifat-sifat yang berbentuk dalaman juga. Sebab kalau kita sekarang kita kata spirit de corps semua tu kan, kekitaan itu bahasa-bahasa sekarang. Jadi itu yang ditonjolkan oleh Ibn Khaldun dalam konteks yang universal, yang umum, yang semua orang boleh faham. Itu satu benda yang perlu mereka pegang lah dalam kehidupan itu. Baik, maknanya kalau kerohanian Islam ni ada sudut aspek yang universal yang semua orang boleh terima, ada aspek yang betul-betul terhad ataupun khusus pada orang yang beriman. Betul. Baik, kita perbincangan ni bagi saya sangat abstrak dan menarik. Dia tidak pernah dibincangkan mana, sangat jarang betul sebenarnya orang bincangkan di mana forum. Mungkin untuk kita bawa pulang mesej yang kita boleh bawa pulang, apakah konsep kerohanian yang perlu ada? Maksudnya konsep-konsep itu apakah isinya? Kalau saya boleh mulakan, maksudnya kalau kita tengok proses yang kita lalui dalam mencari kebenaran melalui tauhid dan keilmuan, kan, akhirnya dia menyebabkan manusia ini bersifat conscious, kan, dia sedar, kan, dia ada satu kesedaran yang hakikat diri dia ni siapa, kan. So consciousness ni lah kadang yang hilang, kan, maknanya dia sedar, dia sentiasa dalam keadaan dia sedar. Apa-apa juga yang dia buat dalam kehidupan dia akan rasa dia sedar, kan. So dengan keilmuan yang dia ada, dia sedar. Macam kita bincang hari ni pun, akhirnya kita sedar, rupanya kita ni siapa, kan. Dalam kehidupan kita ni siapa, dalam dunia ni kita ni siapa. So consciousness ni yang menjadi asbab kepada ataupun jalan kepada kerohanian kita kepada Tuhan. Dia bukannya untuk ada kerohanian ni kita kena tak sedar, ataupun kita kena hidup dalam satu dunia lain yang kita khayal, kan, terapung dan sebagainya. Kan, itulah kan. Dia bukan itu. Maknanya dia dalam kehidupan seharian kita sentiasa sedar kita ni siapa. Kita adalah khalifah yang sepatutnya menegakkan agama Islam, kan. Itu dia secara holistiknya begitulah. Sebab tu saya bermula dengan the way of life tadi. Jadi tidak ada dualism, tidak ada sekularisme, sekularisme dalam kerohanian ini. Kerohanian itu dalam seluruh kehidupan kita lah. Jadi kalau kita kata dalam bekerja itu, apakah kerohanian dalam bekerja itu? Bekerja dengan penuh komitmen, dengan penuh keikhlasan, dengan integriti, dengan penuh profesionalisme, kan, dan tidak ada pilih kasih dan seumpamanya. Itu adalah kerohanian dalam aspek pekerjaan kita. Jadi dia tidak ada dualism, nak spiritual pergi satu tempat yang berbeza. Jadi dia akan mengecilkan aspek tersebut dalam satu aspek yang lain. Dia boleh buat apa saja tadi, dia tidak ada keterikatan, dan masa sama dia nak menyucikan itu satu ruang yang lain. Jadi itu satu bentuk kepalsuan, penipuan, dan juga mungkin satu bentuk penganiayaan dan penzaliman dalam kepada pihak-pihak yang lain dalam pelbagai aspek. Dia bersifat luaran, superficial. Superficial, luaran saja. Tapi dalam konteks yang kita faham itu kerohanian ini dalam kehidupan kita lah. Tapi kalau daripada apa yang doktor katakan tadi, maksudnya katakanlah kita memahami konteks kerohanian dalam konteks pekerjaan tadi, kerohanian dalam konteks pekerjaan, kita memahami dengan kefahaman sebenar, tak perlulah motivasi ni.
Maksudnya orang akan bekerja penuh motivasi macam tu. Maksudnya Motivasi satu aspek yang lain. Sebab manusia itu yazid mankus. Jadi itu naluri manusia, kita faham. Ada waktu kita kena bagi motivasi, peringatan maksudnya program-program motivasi yang itu satu benda yang perlu. Ya, kita manusia perlu nasihat. Manusia perlu kepada nasihat yang berterusan. Dia satu aspek yang lain, bukan maksudnya kita dah faham sebelum tu tak perlu kepada motivasi itu. baik. So macam motivasi tadi tu mungkin dia akan meningkatkan lagi consciousness, kesedaran dia kan. Contoh paling mudah lah, kita solat kan, semua orang solat. Agama-agama lain pun sembahyang kan. Tetapi banyak mana yang sembahyang dalam keadaan dia conscious bahawa aku mengabdikan diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Waktu sujud ni aku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sebagai hamba menyerahkan harap dan menyerahkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sebut sebab mesti soalah khusyuk, sentiasa khusyuk dalam kehidupan. Mesti dia sentiasa sedar, conscious setiap apa yang dia lakukan. Cuma kalau pada saya mungkin satu takeaway boleh dibawa daripada perbahasan kita hari ini adalah kita perlu perluaskan dan perkembangkan perbahasan kerohanian. And memang betul perbahasan kerohanian itu adalah bermula daripada individu, tapi kita tak sepatutnya menghabiskan perbahasan kerohanian itu sekadar kepada individu semata-mata. Kita kena cuba kembangkan perbahasan tersebut. Sebagai contoh, kalaulah kita tengok pada bangsa Melayu adanya pelbagai budaya dan adat, saya melihat itu satu budaya dan adat yang berbentuk Islamik. Sebagai contoh, membaca Yasin pada hari Khamis, saling baca doa selamat pada hari-hari tertentu lah, hari kegembiraan lah kan. Jadi ada setengah melihat benda ni secara negatif, tapi saya melihat tu adalah bagaimana kerohanian sesebuah bangsa itu bila diberi erti kerohanian yang benar, maka budaya-budaya yang tumbuh dan budaya-budaya yang lahir, kebiasaan yang lahir dalam sebuah masyarakat itu adalah satu benda yang sangat indah dan sangat selari dengan syariat. Begitu juga sebaliknya lah, seperti mana saya telah sebutkan pada Tamadun Barat sebelum ni. Perbincangan yang sangat menarik yang saya ulang-ulang ini adalah perbincangan Ustaz yang tidak pernah dibincangkan di mana meja fikir. InsyaAllah terima kasih pada para panel. Kita akan bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.